Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Talhah bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan pada hari Badar agar 24 orang ketua kafir Quraisy dicampakkan ke dalam salah satu telaga buruk yang sangat kotor pada hari Badar. Kebiasaan Nabi SAW apabila telah mengalahkan mana-mana musuhnya di sesuatu tempat, beliau akan berada di situ selama 3 malam. Bila tiba hari ketiga di Badar, Nabi SAW memerintahkan supaya kenderaannya disiapkan, yakni untuk dinaiki. Kemudian baginda SAW berjalan diiringi para sahabat. Fikir mereka, tentunya Nabi SAW berangkat untuk sesuatu hajat baginda. Sehinggalah Nabi SAW berdiri di tepi telaga buruk tadi, lalu menyeru mereka dengan menyebut nama-nama mereka bersama nama bapa-bapa mereka dengan kata baginda, "Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, adakah sekarang kamu tidak berasa suka kalau dahulu kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami telah mendapati benar apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami. Apakah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhanmu?" Kata perawi, maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, kenapakah Tuhan bercakap dengan tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu?" Mendengar kata-kata Umar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka." Kata Qatadah, Allah menghidupkan, ini pergi ke muka surat 70 ya. Pergi ke muka surat 70. Allah menghidupkan mereka, muka surat akhir tu, sehingga memperdengarkan kepada mereka kata-katanya sebagai mengejek, menghina, mengecam dan menyedihkan serta membuatkan mereka menyesal. Itulah hadis yang ke 3976 yang kita baca tadi. Jadi perbincangan ini hanya di sekitar satu hadis ini sajalah sampai ke akhir. Ini hadis ini adalah sambungan kepada hadis-hadis sebelumnya yang mana termasuk di bawah tajuk di dalam nokta sebelum ini, yaitu bab qatli Abi Jahl wa ghairihi, bab pembunuhan Abu Jahal dan selain pembunuhan Abu Jahal. Di situ ada kaitan dengan tajuk itu. Beberapa hadis Imam Bukhari kemukakan di bawah tajuk itu untuk menyatakan kaitannya dengan pembunuhan Abu Jahal dan peristiwa-peristiwa lain selain daripada peristiwa pembunuhan Abu Jahal yang ada kena-mengena dengan peristiwa Badar atau perang Badar. Ini semua hadis-hadis di bawah tajuk itu. Kalau kita perhatikan hadis ini, kaitannya dengan peristiwa Badar ataupun peristiwa Badar itu kaitannya ialah apabila Nabi SAW berdiri pergi dekat telaga buruk itu di mana dicampakkan ketua kafir Quraisy, beberapa orang disebutkan di sini, ketua kafir Quraisy dicampakkan ke dalam telaga itu. Nabi SAW menyeru mereka dan berkata seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Nabi SAW panggil, sebut nama tiap-tiap seorang itu dengan bin dia bersama. Tapi di sini tidak disebutkan. Ini peristiwa ini berlaku selepas daripada
peperangan Badar. Mana ada kaitan dengan perang Badar. Ada kaitan juga dengan kematian, pembunuhan Abu Jahal. Sebab Abu Jahal antara yang terbunuh dalam peperangan itu dan yang dicampakkan dalam telaga buruk itu. Itulah dari segi kaitannya. Orang panggil dalam istilahnya munasabah, kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya. Apa kesesuaiannya? Di situlah letak kesesuaiannya, hubung kaitnya. Ini semua berlaku dalam perang Badar. Dan hadis ini tepat dengan tajuknya, iaitu pembunuhan Abu Jahal. Dan selainnya, selain Abu Jahal, ramai yang disebutkan fulan itu. Kemudian ia juga bukan nak cerita tentang pembunuhan sahaja, tapi nak cerita apa yang berlaku dalam peristiwa itu, sebelum dan selepasnya. Antaranya ialah Nabi SAW pergi dekat telaga tu dan dia menyeru mereka. Itulah. Itu termasuk dalam waghairihi juga yang tersebut di dalam tajuk. Mana selain daripada peristiwa pembunuhan Abu Jahal dan lain-lain itu, perkara-perkara yang ada kaitan dengan perang Badar disebutkan di dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Kalau kita perhatikan hadis ini, dia tak sebut siapakah ketua-ketua kafir Quraisy yang berkenaan itu. Cuma dia sebut Nabi SAW kata, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, gitu. Kita ada buat nota di situ untuk menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan fulan-fulan itu. Fulan itu sianu lah, sianu. Di dalam riwayat yang lain ada sebut dengan jelas siapa mereka itu. Umpamanya tengok nota 81 di dalam riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai dan Abu Ya'la daripada Anas. Hadis ini pun daripada Anas juga, tapi Anas ambil daripada ayahnya, iaitu Abu Talha. Dia ambil daripada Abu Talha. Di sana disebutkan riwayat daripada Anas sendiri. Tersebut dengan jelas nama-nama ketua kafir Quraisy yang diseru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maknanya ada kalanya perawi menyebutkan fulan-fulan sahaja untuk meringkaskan. Ada kalanya dia sebut secara terperinci, dengan menyebut siapa yang dikatakan fulan bin fulan itu. Ini perbezaan dari segi apabila perawi meriwayatkan sesuatu hadis, benda-benda macam ni ada perbezaannya. Tidak semestinya sesuatu hadis daripada seorang sahabat itu mesti 100% sama. Di semua tempat fulan bin fulan tak sebut nama, tak mesti begitu. Oleh kerana hadis ini riwayat bil makna, riwayat berdasarkan makna hadis itu umum, maka berlakulah perkara-perkara seperti ini. Oleh itu kita perlu sekali merujuk kepada sebanyak mana turut atau saluran riwayat berkenaan dengan sesuatu perkara itu, sebanyak mana yang ada, perlu kita teliti dan perhati semuanya untuk mendapat maklumat yang lebih lengkap dan lebih tepat. Berikut adalah lafaz riwayat Muslim. Itu riwayat Muslim. وبه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. Cuba kalau kita perhatikan, ini saluran riwayat lain daripada yang dikemukakan oleh Bukhari itu lain. Seperti di sini kan, lain. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badr thalathan thumma atahum faqama alaihim fanadahum فقال يا أبا جهل بن هشام. يا أبا جهل بن هشام. Itu namanya fulan bin fulan tadi. Jadi sesuailah kalau kita kaitkan hadis ini dengan tajuk pembunuhan Abu Jahal, sebab ada disebut Abu Jahal di dalam riwayat ini. Ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا.
فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنى يجيب وقد جيفوا قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang-orang yang terbunuh, maksudnya orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh di Badar selama 3 hari, dibiarkan begitu. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam pergi kepada mereka. Sambil berdiri baginda menyeru mereka dengan berkata, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu? Sesungguhnya aku telah mendapati benar apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Kata perawi, setelah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didengar Umar, beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka akan mendengar? Bagaimana mereka akan menjawab dalam keadaan mereka telah pun menjadi bangkai? Jawab Nabi SAW, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka. Cuma mereka tidak mampu menjawab. Kemudian baginda SAW memerintahkan supaya mereka diseret dan dicampakkan ke dalam sebuah telaga buruk di Badar. Itu riwayat Muslim. Juga daripada Anas ada sedikit-sedikit perbezaannya, tapi melalui riwayat itu kita dapat mengetahui nama-nama ketua kafir Quraisy yang berkenaan itu. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis yang kita baca ini, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kemudian Nabi SAW bercakaplah, kata kepada mereka, adakah sekarang kamu tidak merasa suka kalau dahulu kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Dan seterusnya seperti yang kita baca tadi, seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim juga dan riwayat lain-lain, lebih kurang macam itulah. Jadi kira-kiranya Sayyidina Umar pun muskil juga. Macam mana Nabi bercakap dengan orang yang sudah mati? Apakah mereka dengar? Dia kata di sini, bagaimana nak dengar? Dah mati dah. Bagaimana nak jawab? Sudah jadi bangkai dah. Dia katakan dalam riwayat Muslim ni. Dalam riwayat ini Umar dikatakan berkata, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan bercakap dengan tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu? Itu bezanya. Bezanya. Jadi nampaknya Sayyidina Umar seorang macam tanya tu. Jadi kita perlu tengok, betul ke dia seorang? Tidak. Bahkan sahabat-sahabat lain pun tanya juga. Kenapa dia tanya? Adakah sengaja nak mencela, suka-suka, atau sudah jadi tabiat mereka mengganggu Nabi SAW begitu, atau apa di sebalik di sebalik pertanyaan itu, pertanyaan sahabat-sahabat itu, apa di sebaliknya? Jadi di situ ada perbincangan panjang. Jadi perbincangan ini bawa kepada beberapa muka surat inilah yang kita tengok sampai ke akhir. Ini semua nak bincangkan tentang hadis ini. Terutamanya macam sekarang ni, saya tengok sudah nyata fenomena ni, orang bercakap dengan kubur, bercakap dengan kubur, pergi berdoa minta dengan orang dalam kubur tu macam-macam. Macam-macam lagi berlaku pelik-pelik yang boleh membawa kepada kesesatan sebenarnya. Kalau dahulu tidak berlaku benda-benda yang macam tu di tempat kita ni, sekarang ni sudah mula nyata. Pengaruh luar itu sudah masuk. Jadi apakah mereka tak ada alasan langsung? Atau ada?
Hadis-hadis seperti ini dijadikan alasan oleh mereka. Dan kalau tidak difahami dengan baik hadis-hadis seperti ini, dia boleh jadi melarang. Dia boleh jadi mencacatkan, merosakkan akidah seseorang itu, bahkan sampai ke peringkat itu. Dan memang telah berlaku pun di luar negara, memang sudah lama dah berlaku benda macam ni. Keadaan sesak dipanggil, lahirlah golongan kuburiyun, ini pemuja-pemuja kubur. Jadi dia orang Islam, dia mengakui Islam. Alasan mereka antaranya inilah hadis-hadis macam inilah, tapi dia salah faham. Itulah kita rasa perlu dibincangkan dengan agak teliti, dengan hujah-hujahnya. Kalau ada hujah-hujah, sepanjang mana hujahnya, ada apa jawabannya. Itu perlu untuk menjaga akidah kita dan untuk menjaga agama Islam ini yang dianuti selama ini supaya terpelihara. Kalau tidak, mungkin pengaruh-pengaruh tadi dengan alasan-alasan di bawah hadis-hadis ini, ayat Quran ditakwil begini-begini, mungkin kita terpengaruh. Itu sebab perlu bincang. Cuba tengok nota 82. Zahir hadis 3976 ini dan hadis-hadis seumpamanya, bukan satu hadis ni saja, ada lagi hadis-hadis lain yang seumpamanya, menunjukkan orang-orang mati mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup. Kalau tak dengar, untuk apa Nabi kata? Kalau tak dengar, untuk apa Nabi kata? Sia-sia. Bahkan dia, bila sahabat tegur, dia kata mereka lebih dengar lagi daripada kamu. Kamu tidak lebih dengar. Sama-sama dengar, atau mereka lebih lagi dengar. Maknanya ada. Ia merupakan pegangan segolongan ulama. Oleh kerana terdapat beberapa ayat Al-Quran yang zahir yang menunjukkan orang-orang mati tidak dapat mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup pula, segolongan ulama berpendapat hadis 3976 ini dan hadis-hadis lain seumpamanya perlu ditakwil. Ada ayat Quran yang menunjukkan orang mati tak boleh dengar. Kita tidak boleh memperdengarkan sesuatu pada orang yang ada dalam kubur. Jelas ayat-ayat itu. Jadi nampak sudah bercanggah hadis ini dengan ayat-ayat itu. Jadi sekarang ni timbul dua golongan. Satu golongan mengatakan boleh dengar, apa yang boleh cakap pun dia dengar, ada faedah. Satu lagi kata tidak. Jadi hadis-hadis ini perlu ditakwil. Hadis ini perlu ditakwil, bukan ayat itu perlu ditakwil. Ayat itu perlu dikekalkan, itu jadi asasnya. Hadis-hadis ini perlu ditakwil. Tapi satu golongan yang lain, hadis ini nak dijadikan asas, Al-Quran ditakwil. Itu dua cara. Dua cara. Pendek kata, para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Perbezaan pendapat ulama tu di satu hal. Yang orang duduk pakai, duduk buat cerita macam-macam sekarang ni, tu cerita lain. Dia guna nama ulama tu. Ulama tu setakat mana, itu yang kita nak tahu. Setakat mana kalau dia pergi pun. Yang kata berbeza ulama ni kata dengar. Setakat mana dengar? Adakah semua perkara dengar? Kalau orang main muncul di bumi ni pun dia dengar juga. Ledakkan bom pun dia dengar juga. Saya rasa benar kalau macam tu. Kalau kita nak marah dia, kita sumpah dia, pergi kata dia, dia dengar juga. Sedih juga. Begitu ke? Atau macam mana? Dan kalau dia tidak mati, dia dengar, dia hidup ke? Kalau dia hidup, bolehlah kita pergi minta dia doa untuk kita ke? Begitu ke? Atau setakat mana? Yang difaham oleh ulama dahulu, kemudian yang diselewengkan oleh golongan-golongan yang sesat itu atas nama ulama-ulama tadi, sejauh mana bezanya? Itu yang kita nak tengok. Walau bagaimanapun, mereka kaitkan dengan hadis-hadis inilah. Hadis-hadis inilah yang jadi pegangan mereka kononnya. Perbezaan pendapat dalam masalah ini bukan sesuatu yang baru.
Malah ia telah berwujud sejak zaman para sahabat lagi. Antara yang termasuk dalam golongan pertama dari kalangan sahabat ialah Ibnu Umar. Dan yang termasuk dalam golongan kedua pula ialah Aisyah. Golongan kedua maksudnya yang kata tak dengar. Hadis ini perlu ditakwil. Hadis ini macam mana? Dengar. Hadis terima juga, tapi perlu ditakwil hadis ini. Asasnya Quran. Itu mengikut cara yang digunakan pakai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Selain hadis di atas, hadis-hadis berikut juga menjadi pegangan golongan pertama yang kata dengar tu. Apa lagi dalil dia, hujah dia selain daripada hadis ini? Ada lagi yang lain. Jadi kita nak tengok sejauh mana, ada berapa. Kemudian bagi orang yang kata tak dengar, bagaimana dia nak jawab hadis-hadis itu, dan yang mana yang lebih tepat. Kemudian kita baca kitab Bukhari, kita nak tahulah apa pendapat Bukhari dalam masalah ini. Dia termasuk dalam golongan mana? Pertama atau kedua? Itu yang kita nak ikutilah, insya-Allah. Iaitu satu, Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Bermaksud sesungguhnya apabila seseorang hamba, yakni manusia, dikebumikan dan orang-orang yang menghantarnya, yakni ke perkuburan, mula meninggalkannya, ia mendengar bunyi kasut, yakni bunyi tapak kasut mereka, yakni yang sedang berjalan-jalan di situ ataupun yang sedang meninggalkannya pergi. Jadi kalau dekat tu bunyi kuatlah, yang jauh tu bunyi perlahan sikit, mungkin gitulah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain seperti yang saya telah tulis di situ. Tapi lafaz hadis ini adalah lafaz hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kata mereka, kalau orang-orang mati mendengar bunyi tapak kasut, orang-orang yang berjalan di kawasan perkuburan, kenapa mereka tidak akan mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup di atas kubur? Kalau tapak kasut dengar, kenapa? Apa beza? Jenis suara juga. Jadi kalau orang bercakap, orang kata apa-apa kepada dia pun dia dengar juga dah. Itu dalil. Jadi kalau kita mengambil kira yang hadis yang kita baca ni, hadis yang keberapa ni, 3976, itu yang pertama, maka ini yang kedua lah jadinya, hujahnya. Itu dalil. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bermaksud pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, salam sejahtera ke atasmu, orang-orang yang berada di perkampungan, orang-orang mukmin. Sesungguhnya kami, yakni kami juga, insya-Allah akan menyusulimu. Tengok Nabi bercakap tu kan, cakap kata kepada orang kubur tu. Kata mereka, kalau orang-orang yang telah mati itu tidak mendengar percakapan orang yang masih hidup, kenapa Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka seperti baginda memberi salam kepada orang-orang hidup? Dan kenapa baginda bercakap dengan mereka seperti bercakap dengan orang-orang yang masih hidup? Dia tengok. Kenapa? Ini mestilah boleh dengar lah. Boleh dengar. Jadi kita, orang yang belajar hadis ini memang sudah biasa begitu. Ini cara kita lah. Apabila menghadapi sesuatu masalah, kita tengok dalil kedua belah pihak. Kemudian mencari jalan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Sekadar disebutkan dalil tu ada, semua ada. Kemudian kena tengok pula yang diguna pakai, yang menjadi amalan setengah-setengah golongan sesat itu, sejauh mana kaitannya dengan yang diterima ni. Boleh ke buat dalilkan yang ini atau tidak boleh? Itu kena tengok semua sudut.
Jadi terlebih dahulu kita kena tinjau dulu hujah-hujah yang dikatakan hujah-hujah di pihak mereka itu. Yang ketiga, Ibnu Abdul Bar dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam." Bermaksud tiada seorang pun yang lalu dekat kubur saudaranya yang mukmin yang pernah dikenalinya di dunia, lalu dia memberi salam kepadanya, melainkan dia mengenalinya dan menjawab salamnya. Kata mereka, kalau orang mati tidak mengetahui apa-apa tentang orang hidup dan tidak mendengar percakapannya, bagaimana hadis ini mengatakan ia mengenali orang yang pernah dikenalinya semasa di dunia dahulu, yang datang menziarahinya dan menjawab pula salam yang diberikan oleh orang itu kepadanya. Jawab salam, kena pula. Macam mana kenal? Kita kata sudah ada dinding sekarang ni dalam tanah tu, berapa kaki kubur tu. Kalau balik dinding ni pun tak nampak dah. Walaupun kita kenal, kita balik dinding, kita tak tahu siapa sebelah sana. Ini dia kenal. Itu sebabnya mereka kata, itulah lagi kuat, tekan ke kubur-kubur wali, pergi ke kubur-kubur Nabi, pergi, lagi hidup ajaran-ajaran itu. Kalau tidak dijawab, kalau tidak diperjelaskan apa maksud semua ini, kemudian hadis itu dikatakan sahih pula. Macam mana kita nak hadis tadi dalam Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, dalam Muslim, semua ada. Itulah sebenarnya penting kita belajar hadis. Di situlah letaknya. Kalau selapis kita dengar hadis-hadis ni terduduk kita. Jadi betul lah balik dia. Betul. Ibnu Abdul Bar, Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili dan lain-lain menghukum hadis ini sahih. 4. Aisyah sendiri seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih pernah berkata, "Kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa ad'u thawbi fa aqul innama huwa zawji wa abi falamma dufina Umar ma'ahum fa wallah ma dakhaltu illa wa ana mashduda ala thiyabi hayaan min Umar." Bermaksud dahulu aku selalu masuk ke dalam rumahku di mana dikebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku. Ketika itu aku pecat, aku tanggalkan, buka sebahagian pakaianku dengan anggapan yang ada di situ hanyalah suami dan ayahku. Setelah Umar dikebumikan bersama mereka, demi Allah, tidak lagi aku masuk yakni ke dalam rumahku itu, melainkan dalam keadaan berpakaian lengkap kerana malu kepada Umar. Kerana malu kepada Umar. Kata mereka, kalau orang mati tidak mengetahui dan tidak nampak apa-apa yang berlaku di atas muka bumi kepada orang-orang hidup, kenapa pula Aisyah begitu malu kepada Sayyidina Umar yang telah mati dan telah dikebumikan? Bahkan kata mereka, orang yang telah mati ini lebih tajam lagi penglihatannya. Dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak. Itu pendapat mereka ni, dia bawa sampai ke situ. Dan lebih hidup lagi daripada orang yang hidup di atas dunia. Apalagi dalam setengah-setengah hadis itu disebutkan mereka beribadat lagi dalam kubur itu, bersembahyang dalam kubur itu, macam-macam lah. Jadi apa semua ni? Itulah, kalau belajar hadis ni baca saja begitu, itulah pening lah. Sebab itu dia kena berguru, dan kena baca syarah-syarah yang mu'tabar. Apa kata ulama, apa huraian mereka terhadap hadis-hadis ini, baru tidak jadi bercelaru. Yang kelima, Aisyah berdasarkan satu riwayat Ahmad telah meninggalkan pendapatnya yang lalu
Beliau akhirnya berpendapat seperti Ibnu Umar dan lain-lain sahabat yang mengatakan orang-orang mati mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup. Berikut dikemukakan riwayat berkenaan. Jadi apabila kita nak menghujah orang, kita bagi sebanyak mana. Mungkin dia pun tak terfikir, dia pun tak tahu lagi hadis itu. Bagilah, bagi dulu sepenuhnya. Lepas tu baru kita kritik. Itu baru betul. Jangan berlaku tidak adil. Ya, dia kita sembunyikan sebahagiannya, kita menampakkan lemah. Tak. Kalau dengar setakat ini saja memang nampak kuat sangat lah. Nampak kuat sangat. Tapi nanti dulu tak habis lagi. Tak habis lagi, ini baru permulaan. Jadi kita nak bagi sekuat mana yang ada, yang kadang-kadang orang tu pun tak tahu. Kita bagi, bongkarkan, bagi lagi untuk dia. Dia nak guna senjata apa, guna. Tak apa. Ini riwayatnya. Ya, kita baca terjemahannya. Bermaksud, kata Aisyah, setelah Nabi SAW memerintahkan pada hari Badar agar mayat-mayat Utbah, Abu Jahal dan rakan-rakannya dicampakkan ke dalam telaga buruk, Baginda SAW berdiri di hadapan mereka lalu berkata, semoga Allah membalas keburukan kepada kaum seorang Nabi. Alangkah teruk dan dahsyatnya penolakan dan pendustaan mereka terhadapnya. Para sahabat bertanya, sepatutnya huruf besar kan, para sahabat tu. Para sahabat bertanya, bagaimana Tuhan bercakap dengan orang-orang yang telah menjadi bangkai? Maka bersabdalah Rasulullah SAW, kamu tidak lebih faham kata-kataku daripada mereka. Atau, ini orang panggil, atau ni dalam hadis panggil syak perawi, nak menyatakan perawi tidak pasti, mana satu daripada dua. Sesungguhnya mereka lebih faham kata-kataku daripadamu. Ini menunjukkan Aisyah terima juga seperti orang lain, bahawa mereka faham. Nak faham macam mana kalau tak dengar? Kena dengar lah baru faham. Jadi sekarang ni Aisyah pun sudah terima bahawa orang mati itu dapat dengar, seperti sahabat-sahabat yang lain. Jadi cerita yang kata dia tolak, dia takwil ayat Quran itu cerita dulu. Dia sudah tinggal dah pendapat itu. Kira-kiranya dia baru dapat tahu kemudian. Jadi dia kembali kepada pendapat yang ramai-ramai yang orang lain, seperti orang lain juga mengatakan orang mati dapat dengar juga. Sebab itu mereka faham. Kalau tidak faham macam mana? Kalau dah tak dengar. Ini bermakna hadis ini merupakan macam memansuhkan fahaman dia dulu. Ya, dulu-dulu orang sibuk duduk pegang dengan hadis Aisyah. Aisyah ni kata orang mati tak dengar, sedangkan Aisyah tu sendiri sudah tinggal dah pendapat dia. Inilah alasannya. Yang keenam, walaupun Aisyah menafikan orang mati dapat mendengar percakapan orang yang hidup kerana berpegang dengan dua firman Allah di bawah ini, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Bermaksud sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Surah An-Naml ayat 80. Dan seterusnya, wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Bermaksud, dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah dapat memberi pendengaran kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Namun, walaupun Aisyah pegang dengan dua ayat ini, namun ini kata mereka, beliau tetap menerima orang-orang yang mati mengetahui dan menyedari apa yang dialami mereka di dalam kubur. Tak apalah kalau kita kata dia kata tak dengar, tapi dia tahu. Dia tahu. Dan dia sedar apa yang
dialami oleh mereka dalam kubur tu, dia sedar. Sama sajalah. Jadi kalau kita pergi bercakap depan kubur dia, kita minta dia doa untuk kita misalnya, katakanlah dia tak dengar, tapi dia tahu, cukuplah, dia dapat tahu. Jadi Aisyah pun terima juga, walaupun dia kata tidak dapat mendengar, tapi dapat tahu, sedar. Maknanya orang mati itu tidak kata tak tahu apa pun, tidak begitu. Ini kata mereka untuk menguatkan pegangan mereka, pendapat yang mereka pegang. Di dalam hadis, di dalam hadis 3978, ini sekarang ni yang kita baca ni 3976, ni yang tak ada lagi, nanti akan datang lah, nota akan datang. Dan 3979 nanti beliau dengan jelas berkata, ini siapa? Aisyah dengan jelas berkata, innahum al-an la ya'lamun, mereka sekarang benar-benar mengetahui atau menyedari. Kerana Aisyah terima orang mati itu sedar dan tahu, dia terima. Kalau kita kata dia tak terima dengar, dapat dengar, kata apalah, tahu juga. Maknanya kalau orang di atas kubur dia pergi minta apa-apa, pergi buat apa-apa, dia tahu, cukuplah, asal dia tahu. Itu kata mereka. Kemudian bagaimana golongan ini kata tentang ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan tidak dapat mendengar itu, seperti dua ayat di atas tadi, bagaimana? Dalil-dalil tadi sudah ada dah, 6, 7 ada. Dia ayat Quran itu macam mana zahirnya menunjukkan tak dengar, dia takwil ayat-ayat itu. Dia ambil jalan takwil, kaedah takwil. Para ulama yang menerima orang-orang mati yang dapat mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup terpaksa mentakwil zahir dua firman Allah tadi yang menunjukkan orang-orang yang mati tidak dapat mendengar percakapan orang-orang yang hidup. Zahir ayat tadi menunjukkan tak dapat dengar. Jadi mereka kena takwil lah, supaya sesuai dengan hadis-hadis yang zahirnya menampakkan mereka dengar. Antara takwilan mereka terhadap ayat-ayat itu ialah satu, ini takwilan. Takwilan ini dibuat oleh ulama-ulama dahulu. Sampai sekarang pun yang pegang begitu, dia takwil beginilah, dia takwil beginilah. Tapi kita akan bincang mana yang lebih tepat menurut kaedahnya, menurut kaedah sepatutnya macam mana. Yang hadis juga kita nak takwil atau ayat Quran. Dan kalau kita takwil ayat Quran itu, dia akan jadi macam mana akibatnya, yang mereka tak nampak. Yang mereka tak nampak. Jadi setakat yang mereka nampak, kita tengok di sini apa yang mereka nampak. Dua ayat tadi tidak menafikan sama'ul mauta, yakni kemampuan mendengar oleh orang-orang mati. Karena ayat itu tidak menafikan orang-orang mati mampu atau dapat mendengar, kata mereka. Ia hanya menafikan isma'ul mauta, yaitu kemampuan orang-orang yang hidup memperdengarkan percakapannya kepada orang-orang yang telah mati semata-mata. Sama'ul mauta tidak dinafikan. Mana orang mati itu mampu dapat mendengar, tidak dinafikan. Yang dinafikan kemampuan orang-orang yang hidup itu sendiri nak memperdengarkan. Tapi kalau Allah bagi dengar, dengarlah. Manusia tu nak bagi dengar tak boleh, tapi kalau Allah bagi dengar boleh. Itu takwilannya. Jadi cerita ni yang sini ni Allah bagi dengar lah. Kalau mengikut kaedah biasanya tak boleh dengar. Kaedah biasanya kena hidup, kena telinga dia berfungsi, barulah boleh dengar. Mengikut hukum apa ni, ada angin apa semua tu, ada pergerakan lidah dan sebagainya, mesti ada itu. Tapi kalau tak ada pun, kalau Allah SWT nak bagi dengar, boleh juga. Itu takwilannya. Itu takwilannya.
Dengan tiadanya isma'ul mauta, tidak semestinya tiada juga sama'ul mauta. Itu keadaannya sama dengan firman Allah berikut. Dikata mereka, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bermaksud sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang kamu kasihi, tetapi Allah dapat memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dialah juga yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Cuba tengok, engkau tak dapat bagi petunjuk, tapi Allah dapat bagi petunjuk. Engkau tu siapa? Nabi pun tak boleh nak bagi petunjuk kepada manusia. Tapi kalau Tuhan nak bagi petunjuk, dapat juga. Sama juga dengan yang tadi. Kamu tidak dapat memperdengarkan dengan kemampuan kamu sendiri, tak dapat. Tapi kalau Allah bagi, dengar. Mana luar biasa lah, keadaan luar biasa. Dalam keadaan tidak ada sebab-sebab untuk dapat mendengar pun dapat dengar juga. Bukankah dengan menafikan kemampuan Nabi SAW untuk memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang dikasihi baginda, tidak memestikan ternafi juga kekuasaan Allah untuk memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya? Bila kata Nabi tidak mampu, bukan bermakna Allah tidak mampu. Nabi saja yang tidak mampu. Allah mampu, Allah boleh. Sebab yang dinafikan itu kemampuan Nabi. Allah dikatakan boleh memberi petunjuk. Yang tidak mampu dibuat oleh Rasulullah SAW itu. Begitulah juga dengan penafian kemampuan Nabi SAW menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Ia tidak berarti menafikan juga kekuasaan Allah untuk memberi pendengaran kepada mereka. Allah boleh bagi dengar walaupun di bawah tanah, berapa kaki di bawah tanah tu, tak ada sebab-sebab zahir untuk dapat mendengar. Allah boleh bagi, kata mereka. Jadi ini keadaan orang mati ini luar biasa lah. Itu keadaan nak cerita keadaannya yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang mati. Begitu keadaannya, supaya kita tahu. Kalau mengikut perkiraan kita biasa, kita kata dia tak dapat dengar lah. Tapi Allah yang memberi mereka mendengar. Jika diteliti, di dalam kedua-dua ayat tersebut tidak digunakan sirah sama', tetapi sirah isma'. Perbezaan di antara dua cara penggunaan ini dipahami oleh semua orang yang belajar ilmu saraf. Ini berarti yang dinafikan bukan kemampuan orang-orang mati mendengar jika dikehendaki Allah, tetapi yang dinafikan ialah kemampuan manusia memberikan pendengaran kepada orang-orang yang telah mati. Itu takwilan yang pertama. Cuba kita perhati, innaka la tusmi'ul mauta. Tusmi'u, bukan la yasma'ul mauta. Bukan orang mati tidak dapat mendengar. Tidak, engkau tidak dapat memperdengarkan atau memberi pendengaran. Wa ma anta bimusmi'in. Wa ma anta bimusmi'in. Musmi'in itu isim fa'il daripada asma'a yusmi'u. Isma' daripada isma', bukan sama. Itu kata mereka. Dia guna kaedah itu dalam mentakwilkan ayat ini. Satu, takwilan yang pertama lah tu. Takwilan yang kedua, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri di dalam Faidul Bari berkata, yang dinafikan oleh Allah di dalam dua ayat itu bukan mendengar semata-mata, tetapi mendengar seperti orang hidup yang dapat memberikan jawapan. Itu yang dinafikan, dapat mendengar seperti orang hidup, dengar dan boleh jawab. Itu yang dinafikan. Dengar tu sendiri dapat dengar. Dia kata itu takwilannya. Bukan menafikan dengar, tak dengar langsung. Tak, dengar tapi tak boleh nak jawab. Kalau orang hidup lebihlah, dia dengar dan boleh jawab. Itu takwilan yang kedua. Yang ketiga, sesetengah ulama berpendapat yang dinafikan di dalam dua ayat itu bukan semata-mata mendengar, tetapi mendapat faedah daripada mendengar, iaitu al-intifa' bis sama'. Sebagaimana tidak bergunanya kepada orang-orang yang telah mati andai kata mereka mendengar sekalipun, begitulah juga
dengan orang-orang yang telah dikunci Allah pintu hatinya. Segala nasihat dan peringatan tidak akan berguna kepada mereka walaupun mereka tidak tuli dan peka. Itu takwil. Jadi tidak dapat mendengar dari segi dapat faedah. Kalau dengar, lepas tu dengar, boleh buat lah, tak boleh buat dah. Itu bukan tempat nak buat ibadat dah, bukan tempat beriman. Alam lain dah, tempat nak menerima balasan. Jadi tak ada guna kalau dengar. Begitulah. Sebagaimana, sebab ayat ini dia ada kaitan dengan perbandingan ni. Ada kaitan dengan Allah membandingkan orang-orang yang kafir tu, yang tidak mendengar tu seperti orang mati. Jadi orang yang kafir yang telah dikunci Allah pintu hati dia tu, walaupun dia dengar, dia tak dapat ambil faedah apa-apa. Dia tidak beriman juga sampai mati. Tidak beriman. Macam orang yang tuli lah. Macam orang yang tuli, macam orang yang mati. Dari segi tidak dapat faedah apa-apa daripada apa yang didengarnya. Yang keempat, perkataan al-mauta, innaka la tusmi'ul mauta, di dalam ayat 80 surah 6, dan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Man fil qubur di dalam ayat 22 surah Fatir tidak diguna Allah dalam makna hakikinya. Ini tidak diguna dalam makna hakikinya. Malah kedua-duanya telah digunakan sebagai majaz. Sebagai majaz, yakni bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini. Jadi orang mati di sini, kau tidak dapat mendengarkan orang mati, tak ada kena-mengena dengan orang mati. Bukan nak cerita tentang orang mati, nak ceritanya orang kafir yang hati dia tu dikunci, mati hati dia. Kemudian orang-orang yang dalam kubur tu bukan berkenaan dengan orang dalam kubur tu sebenarnya, iaitu berkenaan dengan orang yang tidak mendengar, tidak mengambil manfaat daripada nasihat, daripada agama. Itu sebenarnya. Dari segi tak ada guna, tak ada faedahnya. Itulah maksudnya bahasa kiasan. Ia tidak digunakan dalam makna sebenarnya, iaitu orang-orang mati dan orang-orang mati yang telah dikuburkan. Sebaliknya dengan arti orang-orang kafir yang masih hidup, tapi keadaannya seperti orang dalam kubur tu. Keadaannya seperti orang mati. Dari segi apa? Dari segi tidak mendengar, macam tidak dengar. Mereka diumpamakan dengan orang-orang yang mati atau orang-orang yang telah menjadi penghuni kubur daripada segi tidak mendengar apa-apa yang dikatakan kepadanya. Habis. Situ hujah di pihak golongan yang pertama. Golongan yang pertama ni terdiri dari kalangan ulama juga. Dan mereka sekadar itu saja, tidak pergi jauh, tidak pergi sampai macam sekarang ni sudah tersebar di mana-mana. Di tempat kita ni pun nak bawa juga pahaman macam tu sekarang ni, tak sampai ke situ. Walaupun mereka takwil, mereka kata begini, dia tak bawa ajaran itu. Dia kata tidaklah sampai boleh pergi berdoa dengan orang mati tu, minta dia berdoa untuk kita, boleh bercakap-cakap dengan dia, mengadu hal kepada dia apa-apa masalah kita. Bukan begitu. Mereka pun sekadar terima dari segi zahir. Apa faedahnya? Tidak jelas. Dan sebab mereka pun tak guna. Tidak buat seperti golongan sesat yang sekarang ni pergi di kubur tu macam-macam lah. Di kubur tu dia buat sebab dia kira hidup, lebih hidup daripada orang hidup lagi, lebih dengar lagi daripada orang yang dengar. Lepas tu mereka boleh buat apa saja, boleh sembahyang, boleh apa. Kalau kita minta dengan dia macam kita minta dengan orang hidup, minta dia doa untuk kita, dia boleh doa. Kita minta tolong dia, biar dia hindarkan sesuatu malapetaka ataupun bahaya daripada kita, dia boleh. Allah SWT bagi kemampuan kepada mereka sampai ke peringkat itu. Sampai ke peringkat ini, ulama-ulama yang pegang dengan golongan pertama tadi, dia tak sampai ke situ, tak pergi ke situ pun. Kadang kata boleh dengar, itu saja. Allah SWT bagi dengar, boleh lah, sekadar itu saja. Kemudian dengar setakat mana? Setakat yang Nabi SAW ajar, sudah setakat itu je lah. Dia dengar, bagi salam, dengar, setakat itu sudah lah. Bagi salam, dia dengar, dia jawab, setakat itu saja. Itu maksud dengar. Dengar
Maksudnya kalau malaikat Munkar Nakir pergi tanya dia dengar lah. Sebab itu dia boleh jawab. Sebab dia dengar apa yang orang tanya. Dia dengar. Dengar dalam makna yang lain, sesuai dengan alam itulah. Sesuai dengan alam itu. Baiklah. Tetapi cara golongan pertama itu dengan fahaman macam ni, dia boleh diambil kesempatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang-orang yang hati mereka itu tak betul. Dia boleh salah gunakan fahaman itu, dibawa untuk menyokong fahaman mereka, dan tidak begitu jelas sebenarnya, tak kukuh. Itu sebab kita nak tengok golongan yang satu lagi, baik, yang kita buat huruf tebal tu, itu tanda pemisah lah. Golongan yang kedua, golongan ulama yang berpendapat orang-orang mati secara umumnya tidak dapat mendengar seruan dan percakapan orang-orang yang hidup pula, menjadikan firman Allah yang disebutkan tadi sebagai asas dalam masalah ini. Hadis 3976 dan hadis-hadis lain seumpamanya bagi mereka perlu ditakwil. Antara takwilan mereka terhadap hadis 3976 di atas ialah, ini takwilan. Jadi dua golongan tadi kan. Satunya, golongan yang pertama, dia tengok hadis-hadis ni banyak menunjukkan dengar, orang mati ni dengar. Kemudian ada ayat Quran yang zahir yang menunjukkan tak dengar, dia takwil ayat Quran. Itu cara yang diambil, kaedah yang dipakai oleh mereka. Itu satu. Golongan yang kedua, dia ada dalil, ada dua sekarang ni yang zahirnya nampak bercanggah, Al-Quran dan hadis. Al-Quran kata tak dengar, tak dapat dengar. Hadis, ada beberapa hadis yang menunjukkan dapat dengar. Sekarang ni nak utamakan yang mana, hadis ke atau Quran? Jadi yang lebih baik, yang lebih kukuh, yang sepatutnya kita kena jadikan asas Quran itu, Quran dan hadis. Quran kita kata kita boleh takwil, hadis boleh takwil ke tidak? Boleh juga. Mana lebih baik, kita takwilkan Quran atau takwilkan hadis? Mengikut golongan yang kedua, mereka berpendapat mentakwilkan hadis itu lebih baik dan terima Al-Quran itu sebagai asas. Ini kaedah. Kaedahnya, terima Al-Quran sebagai asas, yang lain tidak sebagai asas. Kalau tidak, bermakna dari segi logiknya lah, kita akan mengutamakan hadis daripada Quran. Semua orang Islam tak ada kata Quran, hadis ni lebih tinggi daripada Quran. Tak ada. Quran lebih tinggi daripada hadis. Artinya kita menundukkan Quran kepada hadis. Hadis yang menjadi hakim, yang menentukan perkara, bukan Quran. Itu tak sebenarnya, walaupun memang diguna kaedah itu, tapi kalau kita sampai ke situ, kalau kita kaji tengok, tak berapa sesuai lah dengan kedudukan Al-Quran itu. Sepatutnya kita jadikan Quran sebagai hakim, bukan hadis sebagai hakim. Quran itu sebagai penentu, Quran sebagai asas sepatutnya. Jadi golongan yang kedua ni, mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran tadi sebagai asas. Antara tokohnya di kalangan sahabat yang berpendapat begini ialah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sebenarnya bukan Aisyah, kebanyakan sahabat berpendapat begitu sebenarnya. Nanti kita akan tengok kenapa kita kata begitu. Para sahabat ni, dia pahamannya macam mana tentang orang mati? Adakah dengar atau tidak? Jadi dasarnya, asasnya tidak dengar. Kemudian baru Nabi SAW kata mereka, kamu tidak lebih dengar kata-kataku daripada mereka. Barulah ada pengecualian, beberapa kes yang dikecualikan. Secara umumnya orang mati ni tidak dengar. Tapi kalau dengan kehendak Allah,
untuk menyatakan mukjizat nabinya, untuk menyatakan sesuatu perkara, dia boleh dengar. Tapi kes itu bukan asas, kes yang terkecuali, hanya beberapa saja, bukan boleh kita umum semua. Yang cerita di sini orang kafir itu dengar. Dia kata kalau orang kafir pun boleh dengar, jadi orang-orang alim, wali-wali lebih-lebih lagi lah boleh dengar. Dia pergi situ. Itu je puncanya. Padahalnya tak boleh setakat itu saja, sebab itu kes kecuali. Yang asasnya dalam Quran itu sepatutnya jadikan asas. Yang kecuali itu setakat yang disebut saja sudahlah. Jangan melarang-larang. Jangan melarang-larang. Ini golongan kedua kata begitulah, sebab dia jadikan Quran itu sebagai asas. Kemudian banyaklah kalau kita tengok kan, banyak sebenarnya kaedah ni dipanggil kaedah usul. Kaedah usul tafsir, usul hadis, usul fiqh, semua guna ni, benda ni. Tapi kita yang tak belajar, tak ikuti disiplin pengajian secara khusus, kita tak apa nampak. Sebenarnya banyak ulama-ulama guna begitu. Misalnya, contohnya supaya kita nampak perbezaan di antara pendapat ulama-ulama ni. Kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita berasa yang kita pegang tu paling baik dalam dunia. Begitu. Makanan yang kita makan tu paling baik dalam dunia, sebab kita makan daripada kecil lagi. Kita rasa itulah yang paling baik, nasi. Kalau kita orang Melayu kan nasi kan. Tapi orang yang tidak makan nasi tu, sebab tengok tubuh dia, kegagahannya lebih jauh daripada kita, besarnya. Jadi di mana bukti kata lebih baik? Lebih banyak zatnya, khasiatnya. Kalau kita tengok dari segi itu, nampak. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh dengan kebiasaan. Bila kita biasa itu, kita rasa itu yang lebih baik. Kita tak tahu lagi sebenarnya, tak buat kajian betul lagi, sama ada soal makanan ke, cara hidup ke, atau apapun, hujah apapun, kita tak tahu. Cuma kita dihidangkan begitu. Tapi kepada orang-orang yang belajar, dia tahu ni pakai kaedah mana, ni pakai kaedah mana. Misalnya, kalau kita tengok mazhab Ahmad, dia ambil air semayang, wudu, isap air ke hidung, istinsyak, itu wajib. Tak sah air semayang, wudu kalau tak isap air ke hidung, tak sah. Dan macam-macam lagi lah pendapat-pendapat lain. Itu di satu pihak. Di pihak yang lain, Imam Syafi'i kata rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Dia kata niat dan tertib. Itu rukun ni. Dia kena ada niat dan tertib. Tertib tu dari segi mengikut tertib lah. Basuh muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala. Jadi kalau kita basuh kaki dulu, kemudian yang lain, tak boleh, tak sah. Itu rukun, tak boleh, tak ada. Baik, kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, dia kata rukunnya 4 saja. Kalau tak isap air ke hidung pun sah juga air semayang. Tak ada niat pun sah juga, kata dia. Bukan rukun tu. Tak ada tertib pun, kalau kita mula dengan kaki dulu pun sah juga. Cuma kurang elok lah, sebab tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab isap air ke hidung dan sebagainya, niat, innamal a'malu bin niat, tertib itu mengikut Nabi, yang Nabi SAW buat, memang begitu, mengikut tertib. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, ini ceritanya. Kalau kita tengok dalam Quran, dia sebut 4 saja. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain. Itu saja. Nak berwudu, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, dan basuh kaki, 4 saja. Cuba perhati, mana lagi ada ayat lain tentang wudu? Tak ada. Itu saja. Baik, dalam tu adakah sebut isap air ke hidung? Tak ada. Sapu kepala semua sekali kepala? Ada. Setengah-setengah mazhab kata kalau tak sapu semua kepala tak sah air sembahyang. Ada lagi. Jadi kalau kita tengok banyak yang mazhab-mazhab ni, banyak ni isap air ke hidung wajib, niat pun wajib, tertib pun wajib. Itu berdasarkan hadis. Kalau berdasarkan Quran, dia 4 saja. Baik, mereka tanya, adakah sama yang tersebut dalam Quran dengan hadis sama? Sama taraf dia. Hadis itu mutawatir ke ahad? Kalau sahih, katakanlah sahih sekalipun, hanya ahad, sedangkan Quran ini mutawatir. Mana boleh nak lawan kalam Allah dengan kalam Rasul? Yang ini mutawatir, yang ini ahad, mana boleh lawan? Kalau kita letak sama, bermakna kita samakan Quran itu dengan hadis. Sedangkan Quran itu kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Sepatutnya ada beza. Yang rukun ini yang sebut dalam Quran itu saja, yang itu sunat kita kata. Sepatutnya begitu. Atau mengikut istilah setengah-setengah ulama, wajib, bukan fardu. Yang fardunya yang sebut dalam Quran saja. Itu dari segi logiknya kan. Mereka kata begitulah. Mereka kata yang dalam Quran setakat itu. Sepatutnya kita kena ada beza antara Quran dengan hadis ni. Tapi setengah-setengah ulama dia tak ada beza. Itu kaedah yang dia pakai. Tidak salah. Tidak salah. Itu kaedah yang mereka pakai. Tapi dari segi kekuatan, kalau kita tanya, mereka ada cara mereka sendiri. Kita tak boleh kata orang mazhab Ahmad Hanbali tak boleh kata mereka di masjid tu tak sah sembahyang. Sebab apa? Air sembahyang dia tu tak betul. Sebab dia tak isap air ke hidung. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Walaupun mereka pegang begitu, dia pegang lah, tak kisah. Tapi nak menghukum orang sampai kata tak sah, itu tak sepatutnya begitu. Sebab orang dia ada hujah dia, ada dalil dia juga. Maknanya mereka meletakkan Quran itu lebih tinggi, lebih daripada hadis. Tak boleh sama. Kalau sama, jadi mana sama taraf? Mereka tak mahu kaedah itu. Itu satu contoh. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi. Itu satu contoh saja. Ini kita bincang secara ilmiah. Jangan kita kata saya ni melebihkan pendapat. Itu dari segi bincang saja. Dari segi bincang saja. Cara orang ni fikir macam mana? Cara orang ni fikir macam mana? Kalau yang kita buat, yang paling baiknya buat semualah. Yang Rasulullah SAW ajar tu buatlah. Setakat mana yang kita boleh, itulah. Tapi kita kena tahu kaedah tadi. Dari segi kukuh, kuat itu hujah tu. Sebab mana boleh sama Quran dengan hadis ahad? Tak sama. Sebab itu dalam usul dia kata tak boleh hadis memasukkan Quran. Sebab Quran itu mutawatir, hadis itu ahad. Yang boleh sekadar takhsis, sekadar begitu-begini. Dia ada beza. Sebab ada beza antara dua tu. Walaupun perbincangannya di kalangan ulama usul memang panjang lah, panjang lagi begitu. Ya. Baiklah. Satu, ini takwilan mereka terhadap hadis. Quran tidak takwil. Quran kata tidak dapat dengar sebab mereka memang tidak mendengar. Kalau kita manusia dalam dunia ni umumnya dengar. Jadi bila kita cakap, kita boleh bagi dia dengar lah. Sebab dia memang mendengar. Ni orang yang sudah mati memang dia tidak mendengar. Macam mana kita nak bagi dia dengar? Bukan soal menafikan sama, kau menafikan isma. Tak ada timbul masalah itu. Masalahnya sebab sudah tidak ada kemampuan itu. Yang ada itu kes kecuali, perlu diterima. Cuma setakat itu saja. Jangan lebih-lebih. Setakat itu saja. Cuba tengok. Satu,
Hadis 3976 yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Abi Talha itu bukan merupakan dalil yang menyokong golongan yang berpendapat orang-orang mati dapat mendengar. Malah sebaliknya, ia merupakan dalil yang menyokong pendapat kami, yaitu yang mengatakan orang mati tidak dapat mendengar. Sebaliknya atas beberapa alasan berikut. Sebab tu kadang-kadang kita berasa benda ni menguntungkan kita. Sebenarnya tidak menguntungkan dia, rugi dia tu. Dia merasa ini dalil yang menyokong dia. Tidak, ini sokong membawa rebak kepada dia. Yang sebenarnya hadis ini menjadi dalil kepada orang-orang yang mengatakan tidak dapat dengar. Apa alasan? Cuba tengok. Berapa alasan kita bagi itu banyak. Ini alasan A. Ada A, B, C, D, panjang. A. Tidak mungkin Sayyidina Umar dan para sahabat berani mencela kata-kata Nabi SAW kepada mayat 24 orang ketua kafir Quraisy dengan katanya, Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwah laha. Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan bercakap dengan tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu? Berdasarkan riwayat Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Ya'la, Abu Awana dan lain-lain, Umar mencelah dengan berkata, Ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Bermaksud, bagaimana mereka akan mendengar dan bagaimana mereka akan menjawab dalam keadaan mereka sudah menjadi bangkai. Tengok, dia mencelah. Cuba kita perhati. Berdasarkan beberapa riwayat lain pula, bukan Umar sahaja yang mencelah, tetapi sahabat-sahabat lain juga. Kadang-kadang kita berasa Umar ni lebih berani daripada orang lain. Dia seorang saja. Adakah dalam masalah ni dia seorang? Tidak seorang, ramai lagi orang lain. Kalau mereka mencela, apa makna? Sepatutnya kita kena faham apa makna. Jadi sahabat-sahabat ni sesuka hati dia, suka mencela, suka menggalat, menghalang percakapan Rasulullah SAW, gitu ke? Atau apa maksudnya? Sepatutnya kita faham. Kalau kita kata begitu, nampak biadab ke sahabat? Iyakah kita anggap sahabat dia biadab? Orang yang tidak biadab, dia akan dengar dulu. Dia tidak akan mantap ketua pemimpin kata-kata pemimpin dia. Dia tidak akan potong percakapannya. Kenapa mereka potong? Itu persoalan. Cuba kita tengok sahabat-sahabat lain juga. Antaranya satu, Anas bin Malik meriwayatkan katanya, Sami'al muslimuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yunadi ala qalib badr, Ya Aba Jahl bin Hisham, Ya Utbah bin Hisham, Ya Syaibah bin Hisham, Ya Umayyah bin Khalaf, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Qalu ya Rasulullah, tunadi qauman. Qalu, qalu, bukan qala Umar. Qalu ya Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu. Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'un an yujibu. Jadi maksudnya orang-orang Islam mendengar Nabi SAW menyeru dekat sebuah telaga di Badar dengan kata baginda. Orang-orang Islam ramai mana? Ramai. Seramai ramai ni yang mendengar. Wahai Aba Jahl bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, majlis apa? Orang-orang Islam mendengar Nabi SAW menyeru dekat sebuah telaga di Badar dengan kata baginda, wahai Aba Jahl bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, bukankah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu? Sesungguhnya aku telah mendapati benar apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku, kepadaku oleh Tuhanku. Kata mereka,
Ini kata mereka, ini para sahabat. Dalam hadis tadi kan Umar kata, ini kata mereka. Jadi bukan Umar saja, ramai. Wahai Rasulullah, Tuhan menyuruh orang-orang yang sudah menjadi bangkai. Jawab Nabi SAW, kamu tidak lebih mendengar kata-kata kepada mereka, cuma mereka tidak mampu menjawab. Cuma mereka tidak mampu menjawab. Inilah takwilan yang diberikan oleh Anwar Shah Kashmiri tadi. Dia kata dia mendengar, tapi tidak mendengar seperti orang hidup yang boleh menjawab. Mereka tidak dapat menjawab. Dia ambil daripada hadis ni lah. Dua, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, katanya, kita ambil terjemahan terus. Bermaksud Rasulullah SAW berdiri dekat orang-orang yang dicampakkan ke dalam telaga. Mereka ialah beberapa orang ketua kafir Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Lalu baginda berkata, wahai orang-orang yang dicampakkan ke dalam telaga, bukankah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu? Sesungguhnya aku telah mendapati benar apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Mereka, sekali lagi mereka, ini riwayat lain Ibnu Mas'ud pula, bukan riwayat Anas, riwayat Ibnu Mas'ud. Mereka yang para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka mendengar? Kenapa sahabat tu jelas tanya macam tu kenapa? Jawab Rasulullah, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka, cuma mereka tidak mampu menjawab. Yang ketiga, Ibnu Umar meriwayatkan, katanya, kita ambil terjemahan dia terus. Rasulullah SAW menjenguk orang-orang yang dicampakkan ke dalam telaga di Badar. Kemudian baginda menyeru mereka dengan berkata, wahai orang-orang yang dicampakkan ke dalam telaga, bukankah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu? Beberapa orang sahabat bertanya. Tak ada sebut Umar saja sini. Jadi kira-kiranya berdasarkan riwayat tadi, Umar pun salah seorangnya, tapi bukan dia saja, ramai lagi yang lain. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan menyuruh orang-orang yang telah mati? Jawab Rasulullah SAW, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka. Jadi yang kita perlu faham sepatutnya ialah tidak mungkin mereka, yakni para sahabat itu, berani mencelah kata-kata Nabi SAW itu, kecuali mereka telah pun mengetahui sesuatu asas dalam perkara ini. Ini Nabi buat bercanggah dengan asas itu. Asas tu mereka tahu daripada Rasulullah SAW juga. Jadi pelik, sebab itu mereka celah. Bukan saja-saja nak celah, sepatutnya kita kena faham begitu. Kalau tidak, dia jadi biadab. Kena jaga semua. Jangan sampai nampak sahabat itu biadab. Dan kita kena faham daripada cerita-cerita ni, adakah mereka telah mendapat sesuatu sebagai asas dalam perkara ini? Adakah itu semata-mata andaian kita saja, atau macam mana? Tidak, bukan andaian, memang ada. Ni dalil, mereka sudah dapat asas itu. Sebab itu mereka terkejut, berasa pelik bila Nabi SAW bercakap dengan orang yang mati itu. Sebab dia sudah ada asas dia dalam perkara ini. Sama ada berupa firman Allah di dalam Al-Quran atau sabda Nabi SAW sendiri. Asas yang telah diketahui mereka dalam perkara ini ialah firman Allah yang tersebut tadi. Firman Allah itu sudah turun dah sebelum itu. Itulah yang mereka jadikan sebagai asas. Dan Nabi SAW pun tak ada komen apa sebelum itu, tak ada tafsir, takwil begini-begini, tak ada. Jadi dia biarkan dalam keadaan zahir itu, sehingga sahabat tu faham orang mati ni memang tak dengar. Semua tak dengar. Bila berlaku begini, rupanya ada juga yang dikecualikan. Itu. Baik. Antara buktinya ialah hadis sahih riwayat Ahmad daripada Anas berikut. Kata Anas, cuba kita perhati. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW membiarkan orang-orang kafir yang terbunuh di Badar selama 3 hari sehingga mereka menjadi bangkai. Kemudian baginda pergi kepada mereka sambil berdiri. Baginda berkata, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati benar apa yang dijanjikan Tuhanmu?
Sesungguhnya aku telah mendapati benar apa yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Kata Anas, suara Nabi SAW yang berkata begitu kepada mereka didengar oleh Umar. Teruslah beliau bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau menyeru mereka setelah 3 hari mereka terbunuh? Adakah mereka mendengar? Sedangkan Allah berfirman. Inilah asasnya. Dia sudah tahu dah asas ini. Nampaknya perbuatan Nabi hari itu bercanggah dengan asas yang diterima daripada Rasulullah juga, Quran lah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka. Cuma mereka tidak mampu menjawab. Baik, para sahabat termasuk Sayyidina Umar selama ini menganggap firman Allah itu umum untuk semua orang yang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Man fil qubur itu semualah. Dia ingat gitu. Tanpa kecuali. Karena itulah mereka berasa pelik dan terus bertanya Rasulullah SAW. Tak sabar-sabar dia mencela. Mereka mencela. Sebab apa? Ini sudah bercanggah dengan asas yang selama ini mereka faham. Jadi mereka nak penjelasan lah. Sebab ini bercanggah dengan ayat Quran itu. Sedangkan ayat Quran itu mereka terima daripada Rasulullah SAW juga. Ketika Rasulullah sampaikan ayat itu, Rasulullah tak bagi takwilan apa-apa pun tentang ayat itu. Jadi mereka faham umum lah. Itu sepatutnya. Dengan keluarnya hadis 3976 di atas, di mana Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka, cuma mereka tidak mampu menjawab. Dan hadis-hadis seumpamanya, barulah mereka tahu bahawa hukum umum di dalam firman Allah itu boleh dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain demi menyatakan hikmat-hikmat tertentu seperti yang telah berlaku dalam peristiwa tersebut. Jadi rupanya ada keadaan-keadaan khusus yang dikecualikan adalah hikmatnya. Di sebalik bercanggahnya dengan hukum asas itu, hukum umum itu. Taujih atau penyelesaian ini seharusnya diterima. Kalau tidak, anda mungkin terdedah kepada prasangka yang bukan-bukan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Misalnya, anda mungkin beranggapan para sahabat itu terlalu biadab kerana sering mendahului Rasulullah SAW. Padahal bukankah Allah telah berfirman, ini sahabat semua sudah tahu ni. Dalam keadaan Allah bagi ancaman, bagi peringatan macam ni pun tetap mencela, tetap memotong percakapan Nabi SAW. Tidakkah itu menunjukkan biadab, kurang ajar nampaknya? Dia akan jadi begitu. Kecuali kita pakai macam tadi, mereka tak boleh sabar lagi. Sebab yang selama ni mereka faham macam lain. Rasulullah tak bagi penjelasan. Selama ni tiba-tiba hari ni pelik, tak sabar, lalu nak tanya. Bila tanya baru tahu ini termasuk dalam kes yang terkecuali. Kes yang terkecuali ni biasanya bila-bila pun dia ada beberapa saja, beberapa keadaan saja. Bukan yang kecuali tu membatalkan yang asas tu pula. Takkan macam tu. Yang kecuali ni kan biasanya dia sedikit, ada 2-3 perkara. Itu kecuali daripada hukum asas. Takkanlah yang kecuali tu sampai membatalkan terus pula yang asas tu. Itu tak masuk akal. Yang asas, yang umum tu tetap ada. Yang kecuali kita kena tahulah. Setakat yang ada di dalam hadis sebut dalam keadaan ini, itu saja. Tak boleh kita umumkan sehingga terbatal terus ayat tadi. Sebab Nabi SAW tidak kata ayat itu tak boleh pakai dah. Ayat seperti kamu faham tu tak boleh pakai. Ini menghapuskan yang itu. Tak ada macam tu. Dia hanya menyebutkan yang kecuali. Itu tugas hadis, boleh mengkhususkan ayat Quran. Seperti dalam Quran disebut, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah berpesan kepada kamu tentang anak-anak kamu.
anak lelaki mendapat 2 bahagian anak perempuan. Jadi Allah SWT kata hukum pusaka, apa-apa kalau meninggal dunia, ibu bapa meninggal dunia, anak dia lelaki mendapat 2 bahagian perempuan. Semua dapat lah. Semua anak dapat lah. Bagaimana kalau anak tu bunuh ayah dia? Dapat juga. Kalau macam tu lemah lah hukum Islam. Dan sekarang ni orang boleh nak harta ni kan, dia boleh bunuh orang, ayah sekalipun. Kalau tak ada agama boleh. Kerana nak harta tu bagaimana? Apa hukum? Jadi ada hadisnya la yarithul qatilul maqtul. Pembunuh tidak mewarisi yang dibunuhnya. Kalau ayah dia, sepatutnya dia dapat pusaka daripada ayah dia bila mati. Tapi dengan sebab dia bunuh ayah dia tidak berhak mendapat pusaka. La yarithul qatilu al-maqtul. Jadi dalam ayat tadi kata anak-anak tu bukan semua anak. Itu hukum umum. Ada beberapa perkara yang dikecualikan. Misalnya anak, kalau dia bunuh ayah, dia tak boleh dapat pusaka. Benda yang dia nak sangat tu, dia tidak dapat, tidak diberikan kepada dia. Baik. Kalau ayah Islam, anak kafir, boleh? Tak boleh juga. Wala yarithul kafirul muslim. Orang kafir tak boleh menerima pusaka daripada orang muslim. Jadi hadis itu mengkhususkan bukan semua anak. Ada beberapa kes kecuali yang ini tak termasuk. Begitu juga dengan di sini. Tidaklah sampai semua terbatal ayat tu. Yang asas tu, anak lelaki berhak mendapat 2 bahagian, anak berhak mendapat daripada ibu bapa. Itu pun terhapus, tak dapat. Takkan macam tu. Yang tu tetap berjalan. Ada beberapa perkara yang dikhususkan, dikecualikan. Sama juga di sini. Yang dikecualikan itu kita kena tahu lah. Berapa kes, berapa perkara, berapa keadaan. Tak banyak biasanya. Yang asas tetap terpakai. Kalau tidak, kita akan jadi mungkin akan kata orang-orang Syiah kan, yang benci kepada sahabat, benda-benda macam ni dia guna ni. Kita tak tahu mereka guna benda-benda macam ni nak menunjukkan kebiadaban para sahabat terhadap Nabi SAW. Dia guna, tengok Umar selalu dia mencela, dia memotong cakap Nabi SAW. Padahal bagi kita di sebalik tanya tu ada hikmah lain. Tidak menunjukkan kebiadaban, menunjukkan prihatinnya, sensitifnya sahabat itu, nak sangat tahu tentang hukum agama. Begitu kita kata. Sedangkan sahabat-sahabat tahu dah ni ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ni ada dah ke tidak? Ketika sahabat duduk tanya, selalu mencela, selalu memotong cakap Nabi, ada ke tidak ayat ini? Sudah ada. Dalam keadaan ada ayat ini, kalau mereka tu sewena-wena, kalau kita tidak takwil benda-benda macam tadi, jadi sahabat ni tak dapat pengajaran daripada Al-Quran. Mereka langgar Quran, perintah daripada Allah SWT. Ini bagus kalau macam ni. Kata generasi contoh apa macam tu? Mereka selalu langgar Quran. Dia akan jadi begitu akibatnya. Sebab itu kita kena cari jalan yang sesuai bagi nampak mereka tu cukup beradab, bukan biadab. Bukan biadab. Ini betul. Adakah mereka tak takut akan terhapus amalan-amalan kebajikan itu dengan sebab bercakap dengan suara yang keras di hadapan Rasulullah, mendahului Allah dan Rasulnya, tak habis lagi cakap dia sudah celah. Dia akan jadi begitu. Itu alasan bahawa hadis yang kita sedang bincang ini bukan menyokong orang mati dapat bercakap. Tidak.
ia hanya mengecualikan keadaan tertentu saja. Secara umumnya orang mati tetap tidak boleh mendengar. Itu alasannya. B, muka surat 65 tu B. Apa yang berlaku dalam peristiwa di Badar itu merupakan kes terkecuali. Ia tidak menafikan dan membatalkan asas yang tersebut di dalam firman Allah, bahawa orang-orang mati tidak dapat mendengar. Orang hidup tidak dapat memperdengarkan suara atau seruan kepadanya, kerana memang mereka tidak diberikan kemampuan mendengar. Karena sudah tidak ada kemampuan itu lagi. Sudah tidak ada kemampuan itu lagi. Yang semasa hidup ni pun Allah juga yang bagi kemampuan mendengar kepada manusia. Selepas mati dia tak bagi dah. Seperti mana orang tuli dan peka yang tidak diberikan kemampuan itu. Itu yang dibandingkan di dalam Quran. Apa yang tersebut di dalam hadis 3976 dan hadis-hadis seumpamanya merupakan waqi'atu ain la umumalaha, atau waqi'atu hal la umumalaha. Ini kaedah usul. Dia kena ambil kira benda-benda macam ni. Tak boleh pakai hadis itu zahir begitu saja. Kena ambil kira ni apa ni? Ini peristiwa khusus yang tidak harus diumumkan kandungan hukumnya. Jadi bila mereka ini boleh mendengar, kita pun nak kata semua orang dalam dunia ni boleh dengar. Yang mati dalam dunia semua boleh dengar. Jadi dia dengar semualah. Kalau kita pasang lagu sedap, dia pun sedap juga. Begitu ke? Kalau ada peristiwa-peristiwa sedih, rumah berlaku, perceraian anak dia menangis juga. Sebab dia tahu, semua dia tahu. Lebih tahu lagi daripada orang yang hidup. Kalau macam tu seksa dah orang yang mati. Dia sedang menghadapi satu keadaan suasana di alam yang lain. Yang itu pun tak habis dah. Nak ada. Macam mana boleh tu sibuk dengan dunia ni? Apa dia boleh buat pun? Untuk apa Tuhan nak seksa dia? Kalau dia sudah baik, orang tu baik, orang soleh, nak seksa dengan apa ni, pancaroba dunia. Apa yang berlaku dalam kehidupan ini, huru hara yang berlaku dalam kehidupan, perang yang berlaku dalam kehidupan, semua dia tahu, semua dia dengar. Segala bom, segala pistol gede serapan, semuanya bom, semua dia dengar. Apa? Cuba kita fikir, apa makna kalau kita kata dia ada kemampuan mendengar? Kemampuan mendengar lebih daripada orang hidup. Jadi macam mana? Apakah itu maksud Nabi SAW di dalam hadis ini? Ataupun dia nak cerita benda lain? Itu yang kita kena faham. Baik, ini peristiwa khusus. Itu B. Oleh itu anda tidak boleh menyimpulkan bila Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis di atas bahawa kamu tidak lebih mendengar kata-kataku daripada mereka, maka ia menunjukkan orang-orang mati yang lain juga sama seperti mereka dapat mendengar semuanya. Takkan macam tu. Inilah orang panggil termasuk di bawah kaedah waqi'atu ain la umumalaha, atau waqi'atu hal la umumalaha. Nak faham hadis dia kena guna semua kaedah, usul-usul yang ada dalam usul baru betul. Kalau tidak jadi sesat lah. Sahabat mana yang sesat dia faham macam tu, dia tak faham benda ni lah. Yang ulama-ulama tak ajar benda-benda macam ni daripada dulu lagi kita, sebab dia faham kaedah inilah. Dia tidak melaratkan hukum ni seluas-luasnya. Adapun golongan yang sesat itu, puak-puak kuburiyun itu, dia melaratkan yang macam ni kepada semua manusia. Itu silap dia. Dia tinggal semua kaedah usul, sedangkan usul mana boleh tinggal. C. Adanya kemampuan mendengar pada ketua-ketua kafir Quraisy yang telah terbunuh dalam perang Badar dan dicampakkan ke dalam sebuah telaga buruk di situ adalah sesuatu yang menyalahi adat, sebagai suatu mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ini suatu yang menyalahi adat, tidak biasa. Yang biasanya sebagaimana disebut dalam Quran, orang mati tak dapat dengar. Sebab apa? Alat untuk mendengar sudah tidak ada pada dia. Kemampuan untuk mendengar Allah tak bagi dah kepada dia, kecuali kalau Allah nak bagi dalam kes-kes tertentu untuk nyata mukjizat nabinya, maka berlakulah. Setakat itu sajalah, sudahlah.
Jangan kita laratkan, bawakan ini kepada keadaan-keadaan lain. Ia tidak berlaku secara berterusan dan buat selama-lamanya. Bukan kata dia dengar siang malam dia dengar. Dia 24 orang tadi. Kan tidak begitu. Sebab itu kalau kita perhati hadis ini, tengok setengah-setengah saluran riwayat yang lain. Dia kata mereka sekarang. Apa maksud dia kata sekarang? Sedang mendengar. Artinya dalam keadaan lain tidak. Besok tidak. Lusa mungkin tidak. Dalam keadaan itu untuk nyata mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tu dengar sendiri suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ni mereka tolak. Sampai berlaku perang yang dahsyat, mati di sebelah sana dan sebelah sini kerana mereka tak dengar. Sekarang mereka dengar sendiri. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, barulah terasa lebih menyeksa mereka. Tujuannya nak menyeksakan mereka. Ini tak ada kena-mengena dengan orang lain. Tak ada kena-mengena. Adakah Nabi SAW pergi bercakap dengan sahabat-sahabat dia yang mati yang lain? Dan kalau boleh dengar, sepatutnya banyaklah hadis. Hari ni dia pergi kubur, dia bercakap dengan orang ni. Besok dia pergi kubur sahabat dia Uthman bin Mas'ud yang mati, dan sebelum itu dia bercakap pula. Dan dengar. Adakah berlaku begitu? Tak ada. Dalam kes ini saja yang ada. Dan dapat mendengar tu orang kuburiyun ini, yang penyembah kubur ini, dia nak menyatakan keistimewaan. Jadi orang kafir dapat istimewa lah sekarang ni. Orang Islam tak ada istimewa sebab Nabi tak boleh cakap kubur orang Islam. Dia tak fikir tu apa akibat. Tapi dia kata kalau orang kafir boleh dengar, orang Islam lagilah boleh dengar. Cuba tengok, jauh pergi. Kita kata dah kalau orang Islam boleh dengar, kenapa Nabi tak boleh bercakap dengan orang Islam? Kenapa di sini saja? Mereka buat dalil ini dengan orang kafir. Orang kafir itu orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka dapat mendengar. Untuk orang Islam yang tidak dimurkai oleh Allah, yang dirahmati Allah, jauh tu. Kias itu tak betul. Itu orang panggil kias ma'al farid. Kias yang tak kena pada tempatnya. Tak boleh nak kias dengan orang kafir dengan orang Islam. Mana boleh kias begitu. Nak kata orang Islam lebih dengar. Kalau lebih dengar, mestilah bukan Rasulullah SAW saja, sahabat-sahabat pun pergi bercakap sana sini. Dengan yang mati ramai, kan bukan orang kafir saja yang mati. Yang mati syahid pun ada, yang mati biasa pun ada. Kenapa tak pergi bercakap? Satu pun tak ada dalil. Antara buktinya ialah hadis 3979 akan datang yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di dalamnya Ibnu Umar berkata, "Tsumma qala innahum al-an yasma'un ma aqul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka sekarang sedang mendengar apa yang aku katakan. Sekarang. Apa makna dia kata sekarang? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kemampuan mendengar mereka dengan kata baginda sekarang. Bukankah ia dengan jelas memberi arti kemampuan mendengar itu diberi Allah kepada mereka pada ketika itu saja? Hikmatnya ialah untuk menyatakan mukjizat Rasulnya. Sabda Nabi SAW, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Kamu tidak lebih mendengar apa? Cuba perhati yang saya garis. Apa yang aku katakan daripada mereka. Apa yang aku katakan. Bukan Nabi tak kata begini, "Ma antum bi asma'a yuqalu minhum." Bukan begitu. Kamu tidak lebih mendengar apa yang dikatakan oleh sesiapa saja daripada mereka. Bukan begitu. Mana aku? Bila aku, Nabi ni siapa? Kan utusan Allah, dia ada mukjizat, dia ada keistimewaannya. Kamu tidak lebih mendengar daripada mereka apa yang aku kata. Bukan apa yang berlaku, segala bunyi yang berlaku di atas muka bumi ini. Bukan begitu. Bukan siapa saja yang bercakap. Bukan begitu. Aku kata. Cuba perhatikan hadis itu betul-betul. Nampak ini khusus dengan Nabi SAW. Benda yang khusus dengan Nabi SAW tak boleh kita umumkan. Kita siapa? Ada mukjizat ke pula?
Itu masalahnya. Ya. Oh ya. Begini. Dalam hadis Nabi SAW kata, ma antum bi asma'a lima aqulu minhu. Kamu tidak lebih mendengar apa yang aku kata. Sebab Nabi panggil kan, Nabi kata begini kan di dalam hadis. Apa yang aku kata daripada mereka. Maknanya sebagaimana kamu dengar, mereka juga dengar. Kamu tidak lebih dengar daripada mereka. Sama. Atau mungkin mereka lebih dengar lagi dalam keadaan ini daripada kamu. Apa yang aku kata, lebih kuat lagi suara aku tu didengar oleh mereka. Aku, bukan mereka lebih mendengar, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka apa saja yang dikatakan oleh sesiapa saja. Dia tak kata begitu. Dia kata aku. Dia kaitkan dengan aku. Apa makna kaitkan dengan aku? Maknanya ini khusus dengan dia, untuk menyatakan mukjizat tadi. Betul, pelik, luar biasa. Yang menyalahi kebiasaan. Kebiasaannya tak dengar. Tapi Nabi boleh dengan kuasa Allah. Setakat itu sudahlah. Jangan kita bawa ke lain. Baik, kalau kita kata itu mukjizat dengan keramat, boleh juga kita kata. Mungkinlah orang kata kan. Yalah, yang kalau keramat tu keramat. Yang orang biasa ni kenapa kamu kata boleh juga? Dia ada keramat. Semua orang ada keramat. Orang biasa tu pergi minta doa, dengar juga. Pergi minta orang dalam kubur tu, Tuan Syekh, doakanlah untuk saya biar dapat anak lelaki pula. Dia percaya pula yang Syekh tu dalam kubur yang mati tu doa untuk dia. Sebab Syekh dengar. Jadi orang yang minta ni wali kah? Jadi sekarang ni sudah jadi umum. Kalau nak kata keramat, khusus. Kalau nak kata keramat, khusus lagi. Kalau kita terima lah. Kemudian kalau kita terima, dia dapat dengar. Andai kata didakwa kata dia tu wali, dengar. Siapa dengar, siapa tahu dengar ke tidak, dia kata. Orang nak menipu pun boleh. Berapa ramai dalam rupa wali sekarang ini penipu. Dajjal berapa ramai. Kita kena fikir juga begitu. Dia kata orang dalam tu dengar. Tengok dia jawab, kenapa aku tak dengar? Dia jawab. Dia kata kamu bukan wali. Nak kata semua boleh kata. Sebab itu kamu tak dengar. Nak menipu lah macam tu. Kalau dengar biasa, sepatutnya kita dengar jugalah. Kenapa dia jawab tak dengar? Dia saja dia dengar. Sebab dia wali. Kalau semua nak menipu masyarakat. Sedangkan Nabi kata, apa yang aku kata, bukan segala ucapan manusia, segala kata-kata orang lain semua pun dia dengar. Bukan begitu. Aku. Baiklah. Jelas menunjukkan apa yang berlaku dalam peristiwa tersebut adalah khusus dengan Nabi SAW, dan ia berlaku sebagai mukjizat kepada baginda. Oleh itu tidak boleh sama sekali ia dikiaskan dengan orang-orang lain. Tak boleh kias. Masalah mukjizat ni mana boleh kias. Benda khusus dengan Nabi nak kias macam mana? Dan dia kahwin 9, kita nak kahwin 9, mana boleh. Sebab itu ulama-ulama kata ada Nabi sembahyang lepas asar, ada Nabi sembahyang lepas asar. Padahal dalam hadis dia kata tak boleh sembahyang lepas asar, dia sembahyang. Ulama bagi apa ni penyelesaian mudah saja, itu khusus dengan dia. Tak boleh kias orang lain. Yang dia kata tak boleh itu untuk orang lain. Mana boleh kias? Kalau kias jadi sesatlah. Sebab itu mana ada ulama yang kata boleh sembahyang lepas asar. Boleh sebab Nabi sembahyang. Tak ada kata begitu. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu lah, adalah. Secara umumnya boleh tidak. Hadis itu tetap terpakai, iaitu tak boleh sembahyang selepas asar sehingga matahari terbenam. Tak boleh sembahyang selepas subuh sehingga matahari naik. Tetap terpakai. Ya Rasulullah ada. Itu dia. Mana boleh kita kias dengan dia? Yang ini pun dia. Dia juga ni. Bukan sahabat yang pergi bercakap tu. Sahabat heran. Sahabat heran sebab apa? Sebab benda ni luar biasa. Bercanggah dengan asas yang mereka faham. Yang mereka faham tu pun daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam juga. Tak boleh dikias dengan orang. Bagi penulis, sebenarnya tidak ada khilaf yang mendasar di antara para sahabat dalam perkara ini. Kalau kata ada khilaf yang sebut-sebut dalam kitab, sebenarnya tak ada khilaf yang sebenar-benar dalam arti kata yang sebenar. Khilaf pada zahir sahaja. Khilaf di peringkat permulaan, di penghujungnya sama antara sahabat itu. Kalau Aisyah dia kata tidak dapat mendengar, hadis ini dia tak boleh pakai. Dia kata boleh terima, dengar, tapi itu kecuali khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Ibnu Umar kata dapat mendengar, semua orang dengar? Tidak. Yang dengar itu yang berkenaan dengan hadis ni. Jadi sama, kesimpulannya sahabat itu sama sebenarnya. Bukan ada percanggahan. Baik di antara Ibnu Umar dan Aisyah sekalipun, Ibnu Umar mungkin sekali telah memahami daripada qaid sekarang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkannya tadi, dengan arti kemampuan mendengar bukan umum untuk semua orang mati dan bukan untuk selama-lamanya. Sebab takkan dia tak faham hadis yang diriwayatkan sekarang mereka mendengar. Sekarang, apa makna sekarang? Ia diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia tertentu, baik muslim atau kafir, dalam keadaan tertentu dan pada ketika-ketika tertentu pula, untuk menyatakan sesuatu hikmatnya. Sudahlah, setakat itu. Ada, bukan semua keadaan. Kalau semua keadaan teruklah orang dalam kubur, kalau kita boleh lari juga, kita boleh lari. Orang kata kita orang sumpah kita ke apakah, ada berlaku bom ke pecah sana, kita boleh lari. Kita boleh lari lagi teruk seksa dia. Adakah mereka tu terikat lagi dengan benda-benda dunia ni? Adakah begitu? Dia tidak faham. Nak faham hadis ni betul-betul memanglah. Dia kata duduk semayang. Kalau Ghali duduk semayang, Nabi duduk semayang dalam kubur. Itulah dalil mereka ni hidup. Bila hidup, jadi kita boleh berurusan seperti dia hidup dalam dunia. Itulah bendanya. Dia tidak faham. Kadang-kadang hadis ni maksud dia apa? Semayang tu maksudnya pahala sembahyang, dia mati pun macam sembahyang, pahala sembahyang tetap dia dapat. Bukan bermakna dia berdiri dalam kubur tu, duduk rokok, duduk sujud. Bukan begitu. Hidupnya macam mereka semasa hidup dahulu, sembahyang dapat pahala sentiasa sampai. Dan benda itu begitu bersebati, mesra dengan mereka, sehingga dalam kubur digambarkan begitu. Gambaran alam misal itu, bukan kenyataan yang sebenarnya. Apa maknanya sembahyang zuhur? Wajib lagi kau zuhur dalam kubur? Sembahyang 5 waktu kena buat lagi? Gitu kan? Kemudian puasa, bukan puasa ni macam mana? Panjang cerita tu, jauh pergi, boleh jadi sesat. Boleh jadi sesat. Apa maknanya sembahyang? Untuk apa sembahyang? Untuk apa? Sembahyang apa? Dia tidak faham. Kadang-kadang dalam hadis dia sebut sesuatu amalan, bukan nak kata amalan itu dilakukan, maksudnya pahalanya itu masih lagi sampai kepada mereka. Mereka dapat hasil, seolah-olah mereka sedang buat, terus buat. Begitu hidup sembahyang mereka itu, begitu menjadi bermakna semasa hidup dahulu, begitu bermakna, sehingga selepas mati pun digambarkan macam tak putus. Kalau kita putus dah, putus dah amalan. Tapi dia tak putus pahala amalannya itu. Bukan maksudnya mereka duduk bersembahyang. Sembahyang apa? Baik, kalau sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu. Jadi wajib lagi ke? Itu darul jaza ke atau darul taklif? Ya macam tu dunia, tak ada kena-mengena dengan mereka, tak ada kena-mengena. Kalau kita baca syarah-syarah hadis, kita berjumpa lah makna-makna yang macam tu. Tidaklah kalau kita guna akal fikiran kita sendiri, jauh perginya, melarat. Itu baru C, D. Dia tak habis lagi bincang tentang hadis ini. Nampaknya pukul 11 ni kita kena berhenti. Kita kena berhentilah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi.
Jadi maknanya hadis yang kita baca sekarang ini tidak boleh menjadi hujah kepada orang yang mengatakan orang mati itu dengar. Sepatutnya ia sebenarnya menjadi hujah untuk orang-orang yang mengatakan tak dengar. Dan itu termasuk dalam yang terkecuali. Bukan ada kelebihan apa pun orang kafir untuk menyeksa lagi. Sedangkan orang-orang kuburi ini, dia yang puja kubur ini, dia nak menyatakan boleh dengar, tu kelebihan orang yang mati tu, wali ke apa, dia nak menyatakan kelebihan. Ini kelebihan apa yang ada dalam nas? Ni orang kafir yang dengar tu, bukan orang Islam. Jadi ada kelebihan pula orang kafir, tak ada kena-mengena tu. Kemudian kita tengoklah, D ada, E lagi, F lagi, tak habis lagi. Kita berhenti setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Ada nak bincang tak? Boleh lagi mungkin satu dua. Rujuk pada hadis yang sesi lepas, hadis Abu Mubarak dengan Muhammad yang pasal undang 3 tebakan. Jadi kalau Imam Bukhari dia kumpulkan 2 hadis ni, ada ke isyarat dalam yang menunjukkan Bukhari dia cenderung pada salah satu hadis? Oh, gitu ya. Berarti yang kedua, apa kalau yang kita boleh dapat isbadahnya dengan Imam Bukhari kumpulkan 2 hadis ni, kenapa? Jadi dia mungkin seperti yang kita bincang itulah, dia nak cuba nak jamak kan. Mungkin nak jamak satu, seperti yang kita bincang dah kan. Satu lagi mungkin dia nak bagi jalan tarjih. Setengah-setengah ulama, kebanyakan ulama mentarjihkan Ibnu Mubarak. Kalau pakai jalan jamak pun boleh, seperti yang disebut yang kita bincang lepas kan. Maknanya kalau pakai jamak, kedua-duanya boleh pakai. Itu lebih selamat, lebih baik. Tapi kalau nak tarjih, bagi orang yang tarjih, itulah Imam Bukhari bagi ruang lah tu seseolahnya, yang dia sendiri wallahu a'lam, dia sendiri tu. Tapi perbincangan ulama macam kita bincang dah. Ya. Ada lagi? Kalau ada kita setakat itulah malam ni lewat